Kalau nampak orang-orang di dalam perjalanannya ada orang yang tanam biji tumbuh, baru letak dah tumbuh. Nampak orang pecahkan kepalanya, lepas pecah kepala tumbuh sempurna balik, pecah lagi. Jin itu ada. Mata boleh tengok? Tak boleh tengok. Tapi jin itu ada. Jadi mata terhad. Allah Subhanahu wa taala jadikan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala mata-mata yang ada di dunia ini. Dibuka kekuatan mata baginda Rasulullah untuk melihat apa saja yang dapat dikesan oleh mata baginda Rasulullah, baik daripada alam hissi, alam dunia, atau alam barzakh, atau alam akhirat. Macam mana dia boleh nampak dia dengan mata beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia? Naam, bukankah dikatakan bahwasanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Jibril kepada Burak. Tak semua orang boleh nampak Burak. Baginda Rasulullah diperjalankan lalu jumpa dengan Sayyidina Musa alaihissalam, lalu kubur Nabi Musa alaihissalam. Katanya, marartu, saya lalu kubur Nabi Musa ketika Isra dan Mi'raj. Aku dapati dia solat di kuburnya. Nabi Musa sudah berada di alam barzakh. Nabi bukan hanya jumpa, tapi nampak dalam keadaan solat. Macam mana solat di kubur ya? Berapa tinggi kubur Nabi Musa? Macam mana nak rukuk? Macam mana nak sujud? Itu kita punya akal berfikir begitu. Alam barzakh tidak boleh diukur dengan kita punya akal. Ini alam yang berbeza. Tak boleh kita nak kiaskan bagaimana di alam barzakh sama dengan alam kita. Intinya Nabi melihat Nabi Musa sedang solat di alam barzakhnya. Alam barzakh dibuka. Kemudian pergi ke Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua para anbiya mulai daripada Nabi Adam sampailah Nabi Isa alaihissalam. Salat di Masjid Al-Aqsa. Nabi menjadi imam. Nabi Adam jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum, semua para anbiya jadi. Bukankah mereka sudah berada di alam barzakh? Alam barzakh dibuka oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW dapat jumpa. Faham tak? Pergi naik ke langit, jumpa pula dengan Nabi Adam, langit yang pertama. Tadi sudah jumpa dekat di bawah itu Baitul Maqdis. Langit naik yang kedua jumpa dengan Nabi Isa, langit yang ketiga jumpa Nabi Yahya, naik atas lagi jumpa Nabi Idris, jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Harun, jumpa dengan Nabi Ibrahim, dan ada dialog satu dengan yang lain. Jumpa dengan yang pertama dengan Nabi Adam, selamat datang, marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Selamat datang anak yang saleh dan juga nabi yang saleh. Ahlan wa sahlan kata. Yang kedua pun begitu, yang ketiga pun jumpa dengan para anbiya, selamat datang wahai saudara yang baik dan juga nabi yang baik. Terus sampailah dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Musa, dialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Katanya, ya Muhammad, apa yang Allah wajibkan kepada kamu? Katanya 50 kali dalam sehari. Engkau punya umat tak akan mampu. Aku sudah pengalaman dengan Bani Israel. Engkau minta kepada Allah supaya diringankan. Katanya jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan sampailah dapat 5. Siapa yang bagi tahu? Siapa yang jadi orang tengahnya? Nabi Musa. Nabi Musa waktu itu sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal dunia boleh bercakap dengan orang yang masih hidup. Dibuka alam barzakh, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Katanya, Muhammad bagi tahu kepada umatmu salam daripada aku. Nabi Ibrahim kirim salam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa ala sayyidina Ibrahim alfu salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampaikan kepada umatmu salam daripada aku.
dan beritahukan kepada mereka kalau syurga ini tanahnya subur dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim kirim salam dan bagi tahu ada syurga kalau tanahnya itu subur. Yakni menyampaikan pesan, jangan tinggalkan zikir itu. Ada komunikasi dengan Nabi Ibrahim. Kemudian nampak malaikat, nampak Jibril dalam bentuk yang sebenarnya, nampak Sidratul Muntaha, nampak orang-orang di dalam perjalanannya. Ada orang yang tanam biji tumbuh, baru letak dah tumbuh. Kalau apa itu Jibril? Kali ini orang yang bersedekah di dunia. Nampak orang pecahkan kepalanya, lepas pecah kepala tumbuh sempurna balik, pecah lagi. Kalau siapa itu Jibril? Itu orang yang malas salat. Ada orang yang dia membawa kayu. Dia mampu pikul sikit, tapi di banyak tumpuk lagi banyak. Sudahlah, dia tak boleh bawa itu semua, tapi dia masih tambahkan lagi kayu-kayu untuk dibawa. Kalau apa itu Jibril? Ini orang yang diberi amanah, tidak mampu, dia tetap juga tambah lagi. Itu kan gambaran orang di surga, gambaran orang di neraka. Jadi alam barzakh dibuka, alam surga dibuka, alam neraka dibuka, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah dan boleh melihat dengan matanya yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam, ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Baginda Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang hebat, yang besar. Apa tanda-tanda yang dilihat oleh Nabi? Yang tadi saya sebutkan salah satunya itu alam barzakh, alam syurga, alam neraka, tengok Jibril, tengok Baitul Ma'mur, tengok macam-macam. Yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada kepada sahabat dan kepada kita sebagai umatnya, itu sebahagian kecil daripada apa yang hakikat dilihat oleh Rasulullah, yang tak dapat terungkap dengan kata-kata. Faham tu? Kalau orang pergi melancong kan, pergi ke mana, ke tempat yang cantik, kemudian balik dia jumpa dengan kawannya, macam mana? Excellent lah. Tak pergi 2, 3, 4, 5 hari bagi tahu je excellent je satu kalimat je, tak terungkap dengan kata-kata, hanya cantik lah. Yang tengok dan kata cantik beza dengan yang dengar dengan kata cantik. Yang tengok jelas, yang dengar hanya dengar kalimat cantiknya je, tak tengok. Faham tu? Diceritakan oleh baginda Rasulullah sebahagian tadi dia jumpa dengan Nabi Musa, kemudian ziarah kepada tempat makam, tempat kelahiran Nabi Isa dan seterusnya lah. Itu masih sebahagian kecil yang diceritakan oleh baginda Rasulullah. Adapun hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan kepada baginda Rasulullah keajaiban yang hanya diketahui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.